Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Para hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersua bersama-sama dalam majlis Forum Pendidikan Islam 2022 pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, boleh benar jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Aimanur Natalia binti Anwar, akan mengerusikan forum kita pada hari ini yang menemani saya 4 orang ahli panel yang ceria-ceria belaka yang sememangnya berintelektual. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sigap-sigap lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah ajaran sesat, punca kecelaruan ummah. Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku. Kewujudannya merentasi masa, tempat dan keadaan sama ada di zaman awal peradaban Islam maupun akan datang. Paparan isu kebanyakannya oleh pihak media secara terbuka. Memandangkan ia berkait rapat dengan agama Islam, maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan yang mendalam. Oleh itu, ahli-ahli panel undangan kita akan cuba mendahkan isu ajaran sesat ini melalui forum dan sesi soal jawab yang akan diadakan sebentar sahaja lagi. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita mengupas lebih mendalam topik perbincangan, elok kiranya kita berkenalan dahulu dengan keempat-empat ahli panel kita yang hebat belaka pada hari ini. Dimulakan dengan ahli panel pertama kita iaitu saudara Muhammad Shanizam bin Muhammad Nur Iman yang nampak pemalu namun peta berkata-kata. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat, terima kasih pengurusi majlis. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang kelihatan cukup tampan pada hari ini iaitu saudara Muhammad Syafiq Zikri bin Muhammad Zuki. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah sihat, khabar baik saudara pengurusi majlis. Terima kasih. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, segak berbaju Melayu iaitu saudara Nabil Solihin bin Suzaimi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Akhir sekali, ahli panel yang keempat, tampan dan murah dengan senyuman iaitu saudara Muhammad Razik Adam bin Syahrul Nizam. Bagaimana dengan keadaan saudara? Sihat? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengurusi majlis. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, kita kembali kepada topik forum yang akan dikupas iaitu tentang ajaran sesat punca kecelaruan ummah. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh ajaran sesat? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Saudara Shanizam, mohon saudara memberikan sedikit sebanyak penjelasan tentang definisi ajaran sesat. Silakan saudara. Terima kasih pengurusi majlis. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ajaran sesat ialah sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut adalah berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, ajaran tersebut bertentangan dengan sumber utama Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta bercanggah dengan pegangan atau pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad atau berpaling tadah daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah segala amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah. Terima kasih, itu sahaja. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang maksud atau definisi ajaran sesat yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan atau pencerahan daripada ahli panel kedua, saudara Syafiq, tentang persoalan bagaimana ajaran sesat berupaya merosakkan akidah. Assalamualaikum saudara-saudari sekalian.
sekalian. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis kerana memberi peluang untuk pembahasan tentang soalan diberikan. Bagaimana ajaran sesat menguasai akidah. Salah satu ajaran sesat iaitu kumpulan bahai, mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis seperti memasukkan, mengubah, memberikan dan membuat tafsir yang menyeleweng terhadap Al-Quran dan hadis. Amalan ini sengaja memanipulasikan minda seseorang yang menyebabkan kekeliruan dengan tafsir Al-Quran dan hadis. Akhirnya, seorang itu tergolong dengan ajaran sesat. Maka ini, kita hendaklah berhati-hati meliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis supaya tidak berlaku kekeliruan. Selain itu, mengubah bentuk ibadat seperti mengurangkan ibadat puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya dengan niat. Amalan ini diamalkan oleh ajaran Bahai. Kerana ini untuk mengangkat orang Islam dengan meringankan lagi ibadat supaya orang Islam tertarik dengan amalan yang tersebut. Yang menyebabkan mereka tertarik adalah sikap individu tersebut hanya memandang ringan perkara ini sehingga memulai amalan yang melanggar hukum syarak. Bagi mengelakkan mewacai perkara yang sosang, kita hendaklah berpegang teguh dan taat kepada agama Islam. Seterusnya, terdapat ajaran sesat mengubah konsep dosa dan pahala seperti memberi kuasa penebusan kepada seseorang seperti ajaran Tariqat Al-Mufaridiyah. Ini berpendapat seorang yang mengambil mudah untuk mempercayai amalan tersebut dengan memindahkan dosa kepada orang lain. Sedangkan dosa perlu ditanggung oleh individu, bukannya individu lain. Walhal dosa boleh ditampun dengan bertaubat kepada Allah SWT. Dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, "Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin." Ini bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak daripada orang yang rugi. Serentak itu, umat Islam sewajibnya memelihara sucian Islam daripada dinodai sebarang ajaran sesat maupun khurafat atau bid'ah yang akan mencacatkan sebarang Islam yang suci. Justru umat Islam bertanggungjawab memelihara kesucian Islam daripada mencemari anasir bertentangan dengan syarak. Semoga jawapan-jawapan yang telah dinyatakan dapat menjawab persoalan oleh saudari pengurusi majlis. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung keupayaan ajaran sesat dalam memusnahkan akidah. Sebagaimana yang kita ketahui, ajaran sesat mampu menjadikan manusia berada dalam kesesatan akidah dan cara hidup yang menyeleweng. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, Saudara Nabil, apakah pandangan saudara tentang faktor ataupun penyebab utama yang menyumbang kepada penglibatan masyarakat dalam ajaran sesat ini? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab pertanyaan saudari pengurusi majlis, faktor utama mengapa ramai masyarakat kita masih terjebak dengan ajaran sesat adalah kerana kejahilan. Golongan ini lebih suka mencari agama dengan jalan yang mudah, mahu sesuatu yang tidak diajar oleh pendakwah arus perdana. Akibatnya mereka terjerumus dalam mengenali seseorang guru yang bersifat palsu. Wujud juga segelintir masyarakat pada hari ini yang sangat mudah terpesona dengan pemakaian serta tutur kata sehingga tidak menilai kata-kata seorang itu sama ada benar atau sebaliknya. Orang lebih mudah tergoda dengan kata-kata lembut daripada individu berkaitan sedangkan kata-katanya memberi maksud yang buruk. Selain itu, perkara yang perlu kita akui adalah penguatkuasaan undang-undang syariah yang lemah serta terlalu banyak birokrasi hanya untuk menegakkan agama Islam ini. Jika dilihat penyebar ajaran sesat semuanya tiada langsung identiti atau gaya penyebar kebenaran, kenapa dia tak ramai pengikut? Wujud segelintir dalam masyarakat kita hari ini terlalu gemar untuk mencari rahsia di dalam Islam itu sehingga tidak mengutamakan perkara yang asas dalam agama. Perkara yang perlu kita lihat tentang ajaran sesat ini adalah pembibitan unsur lain dalam menarik perhatian orang lain atau kekaguman pihak ketiga. Berdasarkan pengalaman saya, terdapat banyak ajaran sesat yang menggunakan sihir untuk menarik perhatian orang lain. Namun, masih wujud faktor lain seperti ada dalam kalangan pesal akidah atau pengamal ajaran sesat ini yang peta berkata-kata pandai memutarbalikkan dalil di dalam agama, mempunyai jaringan yang baik termasuk sokongan daripada aspek material pihak ketiga. Kita tidak boleh menafikan semua faktor ini ia sebenarnya wujud dan masih berlegar dalam komuniti ajaran sesat. Baginda SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu inni qad taraktu fikum ma inni tasaqtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatun nabihi." Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Riwayat Al-Baihaqi. Harap penjelasan daripada saya tentang faktor utama ajaran sesat ini dapat menjawab pertanyaan saudari pengurusi majlis. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Nabil, ahli panel kita yang ketiga. Akhirnya saya ingin mengajukan soalan terakhir kepada panel keempat kita. Bolehkah saudara menerangkan dengan jelas dan padat tentang jenis-jenis ajaran sesat? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Ketika kebanyakan rakyat Malaysia berpegang kepada ajaran masing-masing sama ada Islam, Kristian, Buddha atau Hindu, terdapat juga segelintir yang terpesong jauh. Lebih menyedihkan pula, ada yang terjebak dengan pelbagai ajaran sesat termasuk menggunakan teko sebagai simbolik. Boleh bersetubuh dengan sesiapa saja selain mendakwa diri adalah penjelmaan semula Jesus. Walaupun sudah terang lagi bersuluh, yang dinyatakan di dalam riwayat Al-Tirmizi, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin," yang bermaksud, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Soalannya, apakah jenis-jenis ajaran sesat yang ada di Malaysia? Antara ajaran sesat yang terkenal di Malaysia ialah Kerajaan Langit, Taslim dan Al-Arqam. Pengasas Kerajaan Langit ialah Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin. Dia mendakwa bahawa dirinya sebagai Tuhan dan juga boleh menjelma semula sebagai Jesus, Buddha, Shiva dan Rasulullah SAW. Pengasas Taslim pula ialah Haji Muhammad Syafi'i dan ajaran Taslim ini merupakan ajaran sesat tertua di Malaysia. Ajaran Taslim juga dikenali sebagai ajaran matahari. Mereka mendakwa matahari sebagai Tuhan mereka. Dan yang terakhir, Al-Arqam dengan pengasasnya Asy'ari Muhammad. Di sebalik nama Islam yang digunakan, namun kepercayaannya jauh terpesong. Berikut merupakan antara ajaran sesat di Malaysia. A'udzubillahi min zalik. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Razik. Maka berakhirlah sesi bagi pusingan pertama forum kita pada hari ini. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam majlis Forum Pendidikan Islam bagi tahun 2022 yang ceria dan indah ini. Ketika ini, kita masih lagi mengupas tajuk ajaran sesat, punca kecelaruan ummah. Selamat datang kepada saudara dan saudari. Kita akan meneruskan bual bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Secara jujurnya, saya amat tertarik dengan semua informasi bermanfaat yang dikongsi bersama daripada semua ahli panel kita. Baiklah, selanjutnya kita akan adakan sesi soal jawab. Saya ada soalan yang hendak diajukan kepada panel kedua kita. Sebagaimana yang kita ketahui, golongan sesat sentiasa wujud pada setiap zaman sama ada disebabkan oleh kejahilan, mempercayai ilmu daripada sumber yang tidak benar, menyandarkan kepercayaan kepada sangkaan semata-mata dan keinginan untuk menjadi berbeza daripada yang lain serta tunduk kepada hawa nafsu. Jadi, apakah kesan atau implikasi ajaran sesat ini kepada masyarakat? Bolehkah saudara memberikan penerangan kepada soalan yang diajukan ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Berbalik pada soalan yang diberikan oleh saudara pengerusi majlis. Ajaran sesat memberi kesan yang besar kepada masyarakat yang menyebabkan kepada terjejas oleh kerana sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap pergaulan dan pemimpinan mereka menjadi punca mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Contohnya, pengikut Ayah Pin yang berasa mereka lebih mulia, kita boleh lihat kesombongan mereka yang hanya bergaul selama agama mereka sahaja. Ini telah menjejaskan perwaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat, hatta masyarakat perlulah bersatu padu mencegah ajaran sesat yang berleluasa. Bab pepatah, lebih baik mencegah daripada merawat. Seterusnya, keganasan boleh berlaku kerana sikap membetul-tuli kepada pemimpin ajaran sesat yang memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Mari kita ambil contoh kumpulan militan Al-Qaeda yang sering memberi ancaman kepada negara-negara Islam seperti menculik, menawan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Selain itu, institusi kerajaan yang boleh runtuh kerana ajaran sesat, keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Pada masa yang sama, ini memberi kesan besar kepada insan yang kecil yang baru membesar dan kias akhir ajaran sesat. Misalnya, pada tahun 2016 di Kedah, isteri kepada 3 orang anak menderita kerana suaminya yang mengikut ajaran sesat. Mereka diseksa secara fizikal dan mental
Kerana sesuami taat arahan pemimpin ajaran sesat, hilangnya tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai sifat taksub dan melampau dalam beragama. Ini dapat menyimpulkan si suami dan si isteri hendaklah taat kepada perintah Allah dan sentiasa berpegang teguh agar keluarga hidup harmoni dan aman. Mari kita dengar hadis yang meriwayatkan daripada Said bin Aslam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya hendaklah dipancung lehernya. Surah Al-Mu'tah. Hadis ini menyuruh kita agar sentiasa berpegang teguh kepada Islam dan tidak sesekali mengikut kawan yang serong kerana akan menanti hukuman yang lebih dahsyat. Semoga persoalan yang dikotakan oleh saudara pengisi majlis difahami oleh kaum muslimin muslimat. Sekian itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saudara Syafiq atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Soalan seterusnya, dengan adanya keimanan kepada Allah menjadikan manusia sebagai umat terbaik iaitu yang mengamalkan sifat pertengahan, tidak terlalu ekstrim ataupun longgar dalam kehidupan beragama. Orang yang beriman juga menjalani kehidupan berpandukan nas, hujah dan dalil yang sahih. Oleh itu, bolehkah saudara Shanizam selaku panel pertama menjawab persoalan tentang apakah cara bagi seseorang individu itu dalam mengatasi ajaran sesat yang boleh meruntuhkan akidah serta kehidupannya? Terima kasih pengerusi majlis. Baiklah, bagaimana seseorang Muslim boleh menangani isu ajaran sesat ini? Seseorang Muslim haruslah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Selain itu, umat Islam perlu menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Seterusnya, warga Islam perlulah bekerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menyebar dalam masyarakat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 2 tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gembiralah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah kuat iman mereka dan hanya kepada Tuhan mereka sahajalah mereka bertawakal. Sekian daripada saya. Terima kasih pengerusi majlis. Terima kasih kepada panel pertama kita, saudara Shanizam atas jawapan yang terperinci. Kemudian kita akan mengajukan soalan kepada panel keempat. Secara amnya, satu daripada cabaran akidah di zaman ini adalah fahaman agnostik. Mereka tahu bahawa Tuhan itu wujud tetapi tidak mempercayai ajaran agama. Apa yang membimbangkan adalah sebahagian mereka yang terpengaruh dengan ajaran ini terdiri daripada umat Islam yang ragu-ragu dengan ajaran Islam. Jadi, apakah pendapat saudara tentang punca yang menyebabkan wujudnya ajaran sesat ini di Malaysia? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Terdapat 8 punca ajaran sesat wujud di Malaysia. Yang pertama ialah berpegang dengan akidah selain daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, berpegang dengan ajaran kerohanian atau tasawuf falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan. Yang ketiga, mempercayai atau mengamal dengan perkara khurafat dan tahyul. Yang keempat pula, menjadikan ilham, mimpi atau kacak sebagai sumber pegangan dan kepercayaan. Yang kelima, taksub dan fanatik yang melampau terhadap guru atau ketua ajaran. Yang keenam, menyeleweng tafsiran Al-Quran dan hadis untuk kepentingan sendiri atau kumpulan. Yang ketujuh, berpegang dengan pemikiran liberalisme dan pluralisme. Dan yang ke-8 dan yang terakhir, menolak disiplin ilmu dan autoriti pihak berkuasa agama. Ini adalah sebahagian daripada kriteria utama yang sering ditemui oleh pihak berkuasa agama dalam sebuah ajaran sesat yang dimungkarkan. Semoga penjelasan yang telah dibicarakan dapat mengelak daripada tertubuhnya ajaran sesat yang baharu. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Razi atas penerangan informasi yang jelas dan menarik itu. Kita akan ke soalan yang terakhir yang akan diajukan kepada panel ketiga kita. Sebagaimana yang kita ketahui, sememangnya ajaran sesat membawa kepada kehancuran umat.
Apabila terpengaruh dengan ajaran sesat, seseorang itu akan terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini termasuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan khurafat. Oleh itu, apakah pandangan saudara tentang akibat atau kesan daripada tindakan yang suka mengikut-ikut ajaran sesat? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, antara akibat mengikut ajaran sesat terhadap individu akidah itu, seseorang itu akan rosak. Banyak masa terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin ajaran sesat. Tindakan dan kelakuan mereka tidak rasional dan fanatik dan kehidupan tidak stabil serta mengabaikan tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, akibat ajaran sesat terhadap masyarakat menjejaskan perpaduan masyarakat kerana sikap mereka yang fanatik terhadap kumpulan dan berlaku keganasan terhadap masyarakat. Selain itu, ajaran sesat terhadap negara pula menjejaskan prestasi ekonomi negara dan boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Kesimpulannya, syirik adalah dosa yang paling besar. Oleh itu, ianya diletakkan sebagai dosa besar yang pertama daripada 76 dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Maka jelas syirik merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru man duna dzalika liman yasha. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik iaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Ini bermaksud jika dia meninggal dunia dalam keadaan sempat bertaubat, maka dia akan selamat daripada azab neraka. Rasulullah SAW bersabda, Akbarul kabair al-isyraku billah, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari. Sekian saja daripada saya tentang akibat mengikut ajaran sesat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Nabil. Demikian tadi rumusan perbincangan soalan daripada semua ahli panel kita yang berkait rapat dengan tajuk forum kita pada hari ini. Setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik berkaitan ajaran sesat punca kecelaruan ummah. Dengan ini, diharap agar forum ini dapat merungkaikan segala ketidakfahaman ummah terhadap ajaran menyelewa ini serta membentuk identiti dan jati diri umat Islam yang sebenar seperti mana yang diwarisi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dihormati, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.